betulkah dakwaan ada orang mengatakan bahawa zikir yang Nabi SAW ajar tunjuk itu berat dan tidak sesuai dengan manusia yang bertubuh lemah. Sebab Nabi ni ada tamkin, ada kekuatan dia, dia boleh kuat zikir. Kita mengatakan itu pandangan yang mengelirukan masyarakat. Kalau kita kata zikir, ajaran Nabi buat ni tak berat untuk kita ikut, maka ini satu firyah. Firyah, tuduhan kepada syariat ini ada untuk Nabi, ada untuk umat dalam bab ibadat. La. Yang khas untuk Nabi dalam ayat yang kita bincang dalam surah surah Al-Ahzab tadi. Allah kata khalisatan laka. Ini khas untukmu je Muhammad. Boleh kahwin lebih daripada 4. Boleh kahwin dengan perempuan yang wahabat nafsaha. Yang lain-lain tak boleh. Maka itu, orang lain tak boleh ikut. Itu khas. Tapi dalam bab zikir, dalam bab ibadat, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin oleh kerana kita duk promosi, duk tarwij zikir-zikir yang kita duk ijazah ni. Oh, ini zikir saya ijazah. Baca ni 20 kali, mari selalu malaikat, mari selalu jin tolong kita. Baca ni boleh tu boleh ni. Kita nak tarwij hak kita ketepikan yang sunnah. Tuan-tuan kena ingat. Para ulama Ahlus Sunnah kata, setiap kali ada orang meninggal mereka satu ibadat yang lain, maka tertinggallah sunnah. Mana bila kita tak ajar kepada masyarakat ni sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita akan ajar yang tidak sunnah. Sebab itulah anak duk kempen tuan-tuan pagi, petang, siang, malam. Zikir yang terbaik, zikir yang diajar oleh Nabi SAW, contohnya zikir 4 kalimah ni. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun zikir ini tidak menjanjikan tuan-tuan boleh terbang di atas angin, boleh jalan di atas air, tapi inilah zikir yang terbaik. Zikir yang direka oleh orang macam-macam timbul. Zikir ni kena baca gini. Kalau nak baca dia, jangan baca atas kereta, nanti terlanggar polis pula, terlalu laju pula. Apa yang pelik sangat kita nak ajar kepada masyarakat ni? Kita nak apa sebenarnya dalam masyarakat ni? Kita nak tarwish, nak kempen orang untuk ambil ijazah kita aja, tapi ingat, bila kita bawa yang ni, mati sunnah. Tak ada zikir yang Nabi berat, tidak ada. Zikir yang Nabi ajar semuanya orang panggil simple dan mudah saja. Tengok ni, Nabi kata apa? 2 kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan. Kalau kata zikir hak Nabi itu berat, saya kata betul. Berat apa? Berat di atas timbangan, ringan di atas lidah. Tapi kalau kata zikir hak Nabi ni berat, bila kita zikir jadi gila isim, jadi gila bertambah, lah. Hak gila isim tu hak zikir yang pelik-pelik yang direka oleh tok ayah, itu gila isim. Saya dah jumpa dengan seorang kawan. Ana ajar kepada dia zikir ni pagi petang yang kita ringkaskan daripada Al-Ma'surat. Membaca zikir ni, dia pun rasa macam tak boleh, tak kuatlah zikir ni. Abu Anas ni tak cakap boleh terbang atas angin, boleh naik, boleh berjalan atas air. Maka dia pergi cari tok ayah mana dapat zikir. Lama-lama dia punya panas zikir ni sampai jadi gila isim, duduk di hospital kena ikat kaki tangan. Bila saya dengar dia sembuh, keluar daripada hospital, tak lama lah ana pun pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah dia tengok, ya Abu Anas, dia mari peluk, dia menangis, dia kata saya overdose. Saya kata apa overdose? Kalau saya beramal dengan zikir pagi petang yang Allah Ta'ala, yang Nabi ajar, SAW ajar ini, selamat saya. Tapi saya pergi ambil zikir yang pelik-pelik, jadi panas, kepanasan, bawa kereta nak langgar orang, nak tepuh orang, tengok bini nak tampak. Ni zikir apa ni? Zikir kepanasan. Kita kata ingat, itu zikir yang berat. Zikir yang berat tu zikir yang tak mari daripada Nabi SAW. Adapun zikir hak Nabi berat atas timbangan. Tengok Nabi kata 2 kalimah ni ringan atas lidah, berat di atas timbangan, disayang oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih.
Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ringan. Zikir pagi, petang, Nabi sebut siapa dia kata mi'at marrah, 100 kali. Subhanallah bihamdi, 100 kali. Diampunkan dosanya. Jadi hak zikir hak Nabi SAW tidak ada yang berat. Yang beratnya zikir tu ayah tu. Yang bagi juta-juta, baca 10,000, baca 1 juta. Terpaksa kena masuk dalam gua bertapa, itu zikir yang berat. Kalau tak kena cara ni, gila isim. Apa pasal? Tak pernah pula Nabi ajar pada sahabatmu, zikir 4 kalimah ni jangan lebih, nanti gila isim. Tak ada. Maka kita mengatakan, Alhamdulillah tuan-tuan, beramallah dengan zikir yang daripada sunnah Nabi SAW, kita akan selamat. Tak ada gila isim, tak ada gila tu, tak ada gila ni. Tengok, zikir ni, kita tulis dalam apa ni, dalam apa ni, Perisai Muslim kita ni. Simple je, daripada Nabi SAW kita baca. Alhamdulillah. Dan bilangan dia pula simple, ringkas, ringan, tak ada berat. Orang yang berat itu, orang nak kempen benda lain, nak tinggalkan sunnah, maka dia jadi berat. Hak Nabi ni, tak layak. Anda ingatlah, bila orang tak nak, dia cari alasan. Bila tak nak, dia cari alasan. Macam-macam alasan dia buat. Supaya jauh kita daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kalau tanya betul ke zikir Nabi berat, saya kata na'am, berat di atas timbangan. Ingat kan dalam hadis ni saya sebut, dalam buku ni, cerita Nabi kita keluar daripada rumah dia, isteri dia Sayyidah Juwairiyah, dia zikir. Nabi balik, matahari dah tinggi. Nabi tanya, anti masih di sini? Juwairiyah kata, ya Rasulullah. Nabi kata, aku baca lepas padamu berapa kalimah ini, Subhanallah bihamdi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, 3 kali lebih baik daripada yang kamu baca sepagi ni. Tengok, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita kena ingat, itulah zikir daripada Nabi SAW. Sangat simple, sangat mudah, tidak ada yang payah. Sebab apa tak ada payah? Sebab yang payah tu kita buat payah cari benda yang pelik-pelik. Kalau yang cari benda tak pelik, tidak jadi masalah apa-apa. Nabi tanya Juwairiyah, kamu masih di sini? Dia kata, daripada semenjak Nabi keluar tadi, na'am. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku baca lepas pada kita berpisah di 4 kalimah, lebih baik daripada yang kamu baca sepagi ni. Jadi mudah sangat. Tengok di bacaan yang, kalau yang buku ni, nombor 8 tu. Nombor 8, nota di bawah kata, Nabi kita tanya dia 4 kali, sikit 4 kalimah ni. Subhanallah bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nabi kata, aku baca 3 kali hak ni, lebih baik daripada apa yang kamu baca sepagi. Jadi kita berani pergi reka ibadat, reka bacaan, kemudian kita reka pahala. Janji pulangan. Berani kita buat janji pulangan. Siapa yang boleh buat janji pulangan, janji pahala lain daripada Nabi SAW. Sebab itulah bagi kita kempenlah masyarakat untuk zikir dengan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Tidak ada gila isim, tidak ada itu. Yang adanya rugi kita ialah. Kalau saya ijazah yang saya ajar ni, tuan-tuan akan percaya pada saya. Kebetulan pula selepas dia baca yang saya beri ni, jadi sungguh hak dia nak. Ustaz tu mustajab. Main mustajab ni kak, kambing pun boleh, apa pun boleh. Jadi senanglah hidup saya. Kita tahu, kalau kita kempen masyarakat benda yang pelik, ramailah datang. Tapi kalau kempen yang sunnah, sunnah Nabi. Yang baik, hati-hati tuan-tuan, kata-kata kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila kita kempen yang tidak sunnah, maka mati yang sunnah. Itu kata-kata ulama. Baiklah, sebenarnya kata-kata ni, soalan macam ni tak payah ditanya. Tak perlu ditanya. Tapi oleh kerana sudah ditularkan, maka kita jawab. Nabi kata apa? Siapa dia baca subhanallah bihamdih 100 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdih. Ringan sangat-sangat. Siapa dia kata berat? Hadis ni dalam Bukhari. Siapa dia baca waktu pagi subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah, baca petang juga sama. Tidak ada orang yang boleh mengatasi pahala kita kecuali orang baca seperti kita juga. Hadis ni dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah.